A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wassalaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Dan barang siapa, kata Allah, yang berhijrah kerana Allah, yakni dan menegakkan agama Allah itu, lalu kami jadikan di atas muka bumi ini sebagai hamparan yang luas untuk mereka berhijrah, dan kepada mereka akan diberikan, dikurniakan dengan rezeki yang makmur. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Surah An-Nisa ayat 100. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah. Terutamanya marilah kita memanjatkan rasa syukurnya kita kehadrat Allah. Pada tengah hari ini kita dapat menyambung semula kuliah pengajian Zuhur yang kira-kiranya dah 6 bulan lebih kurang kot tak dapat diadakan, dan kita amat rasa bersyukur kepada Allah dengan kurniaannya semakin beransur negara kita pulih daripada musibah pandemik COVID-19. Cuma musibah yang masih lagi ada sindrom malas kita nak mengaji. Itu tak dapat dia nak menolong. Dan yang boleh istiqamah, alhamdulillah. Yang korban daripada waktu lunch tengah hari 1-2 ni bukan senang. Tak semua staf di bangunan ni mereka tertarik menarik the bomb, gitu. Dia betul-betul dipilih oleh Allah sebenarnya kita ni. Dipilih oleh Allah yang pertama untuk kita mengingati kematian diri. Dipilih oleh Allah untuk kita ingat pada kematian. Itu yang sebenarnya. Kalau tak ingat mati ni, kita tak rasa pun kepentingan duduk dalam halaqah ilmu ataupun majlis ilmu. Lebih-lebih lagi dengan SOP yang berbagai-bagai. Tadi nak masuk, macam biasalah, ambil suhu, kemudian tulis ataupun scan. Itu dia antaranya lah. Kemudian kita pula ada penjarakan sosial, kan? Kena jarak. Tapi nampak tak jarak juga kita ni. Dekat-dekat juga, tak apalah, kan? Jangan bergemuy, jangan bercium, sudahlah kita, kan? Itu. Kita ada jugalah penjarakan sosial. Dan apa dia yang keduanya, maknanya kita dipilih oleh Allah ni untuk berada dalam majlis ilmu ni, beradanya kita di taman-taman syurga. Kalau duduk di kedai mamak tengah hari ni, belum tentu lagi. Kalau duduk di shopping kompleks sebelah ni, lagi belum tentu. Kira nak menyoping tak habis-habis. Itu nafsu, kan? Orang perempuan memang kalau shopping ni, Masya Allah, lelaki pun shopping juga. Memang tak ingat apa dah. Makna bukan tak ingat dunia, tak ingat akhirat. Kalau dapat menyoping kita. Padahal yang kita beli tu pun dah ada baru lagi pun. Tapi nafsu kita tu nak merayau je tengah hari ni. Tak rasa nak duduk di dalam majlis ilmu. Orang kata sementara ada peluang dan ruang. Peluang dan ruang. Bukan senang kita nak duduk macam ni. Maknanya atas tadi usaha kita, mujahadah dalam bahasanya. Kerana kita tahu
hidup selepas mati itu lebih utama, itu yang lebih bahagia sebenarnya. Sebab semuanya keadaan kita ni kita katakan sementara. Keadaan pertama di alam roh sementara. Roh yang kita duduk sebelum ni, dia disebut sebagai alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Wahai roh, mengaku tak aku ni sebagai Tuhan? Tuhan tanya dalam Quran. Roh kata, qalu, semuanya mengaku bala syahidna, bahkan kami menyaksikan kau Tuhan kami. Tak lama di alam roh kita pindah kepada alam rahim ataupun alam kandungan. Berapa bulan? 9 bulan je. Tak kekal di alam rahim. 9 bulan 10 hari keluar kita, beranak kita daripada perut ibu kita. Dan bila keluar, kita pula berpindah hijrah ke alam dunia. Kekal ke? Tak kekal. Berapa lama? Paling lama pun kot 100 tahun. Jarang-jarang sangat nak sampai ke 100 tahun. Ada yang lebih muda lagi, belasan tahun meninggal. Ataupun kita nampak ada yang 20-an dah meninggal, 30-an meninggal. Naik sikit mungkin 40-an, 50-an. A'mara baina sitin wa sab'in, kata Nabi, umur umat aku, a'mara ummati, umat aku ni umur antara 60 years old, 60 hingga 70 years old, 70. Rasulullah umur 63 wafat, Sayyidina Umar 63 wafat, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun umur ini wafat. Samanya, itu ketentuan Allah. Artinya, dunia ni tak lama pun kita duduk. Sementara juga, hijrah pula ke mana? Alam kubur. Alam kubur pun tak lama. Berapa lama kita nak duduk di alam kubur? Sehingga terbit matahari di sebelah timur ke barat? Sebelah mana? Ada dengar sebelah timur tadi? Sebelah timur tak kiamat lagi. Maknanya terbit matahari di sebelah barat, kiamat. Kan tenggelam matahari di barat. Barat, itu kira kiamat. Makna tempoh yang ada dalam kubur, tengoklah, kalau sekiranya yang mati sejak daripada zaman Nabi Adam, itu Habil, Qabil, Hawa umpamanya, berada dalam kubur. Lama sikit lah. Macam kita umat akhir zaman, umat Rasulullah. Kita makna Nabi dah tak ada dah. Maka Rasulullah Nabi yang terakhir. Kita dengan kiamat ni kira tak lama lagi dah. Tak lama maksud dia tak kekal. Dalam kubur pun tak kekal. Yang kekal di mana? Yaumul Mahsyar. Hari Mahsyar pun tak kekal lagi. Sebab dia ada pula hari hisab. Titian sirat. Yang kekal sama ada jannah, syurga ataupun nar, neraka. Itu kita kena tanam kuat-kuat dalam hati dan jiwa kita. Ini yang kekal. Sama ada syurga ataupun neraka, dan tidak ada lagi hidup selepas kita berada di dalam syurga dan neraka. Ingat tu. Abadan abadah. Sebab itu Allah wujudkan kita ni, diri saya dan diri kita semualah, pada tengah hari ni kita kena renung-renungkan. Apa tujuan? Tak lain tak bukan sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang dikatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan hendaklah mereka mengabdikan, menyembah, mentauhidkan, menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baik yang kita muda, yang tua, tapi kita tengah hari ni muda-muda. Itu kelebihan di bangunan MBI ni, bangunan Persekutuan Selangor, yang hadir kuliah ni, masya-Allah, orang hebat-hebat. Sah, bukan senang anak-anak muda nak duduk dalam majlis ilmu. Kita tahu diri kita macam mana. Okay, boleh tak berada dalam majlis ilmu ni, kira Allah pilih, dan insya-Allah istiqamah kita di dalam suasana hijrah. Masih lagi di bulan Muharram. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, kita menyambung kuliah pengajian menggunakan buku Kitab Dunia Diuji, Syurga Dinikmati yang saya tulis ni. Berapa muka surat berapa Rizal? Ya? 9. Tak ingat ya? Sebab saya punya di buku ni banyak dalam ni. Jadi saya ambil yang tak ada tanda. Yang ada tanda mungkin apa dia pada buku yang lain. Ada yang ada tanda.
Kalau boleh bagi ni, bagi tahu muka surat apa ni? Ada tak ni apa dia adik yang ada duduk di depan ada tanda? Tak ada. Surat 8. Muka surat 8 tak mana tu? Berhenti saya. Ingat tak berhenti tak mana? Dunia adalah penjara. Betul? Betul ngangguk-ngangguk betul-betul tu Okey, kita ambil dunia adalah penjara untuk orang mukmin. Ke surat 8. Okey, muka surat 8. Baik, apa huraian di bawah itu? Dunia adalah penjara untuk seorang mukmin. Bagi orang yang beriman, mereka anggap dunia hanyalah sebagai suatu tempat persinggahan sementara sebelum menuju ke tempat yang kekal abadi. Nampak cara berfikir orang beriman. Dia akan fikir, selalu berfikir dan terus berfikir. Selalu berfikir dan terus berfikir. Nampak tu cara orang beriman. Tu yang kata istiqamah. Macam kita kata Quran, dia ada tasmi', dia ada tashih. Tashih ni kita kena tahu apa surah yang kita nak baca, artinya kita dah prepare. Tasmi' bermakna kita dah baca, kemudian kita nak dengarkan bacaan ayat Quran yang kita hafal tadi kepada guru yang disebut sebagai guru hafiz lah. Jadi artinya, kalau orang yang beriman, tadi, dia selalu berfikir dan terus berfikir. Kalau kata dunia ni, apa lagi aku nak kena buat? Dan terus melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud yang kalau kita kata orang beriman tadi. Dia melihat bahawa dunia ni sementara sahaja, sebagai persinggahan yang sementara. Kalau kita berhenti tentang dunia, maknanya kita tak musafir. Kita tak mengembara. Tapi kalau kita katakan aku ni seorang yang sedang bermusafir, yang sedang mengembara, kita akan cari apa-apa yang kita akan bawa untuk ke tempat destinasi yang kita akan tuju. Itu antara yang kalau kita faham bagaimana orang beriman tadi cara berfikir mereka. Mereka sentiasa menyatakan bahawa dunia ini tempat singgah yang sementara. Abadinya ialah akhirat yang kekal itu. Dan 4 persinggahan itu pula mempunyai pelbagai peraturan yang wajib diikuti sebelum kita bertolak menuju ke tempat yang kekal abadi. Jadi bila kita duduk di dunia ni, macam-macam lah undang-undang yang kita paksa ikut, ataupun peraturan-peraturan kita tak boleh kita langgar ikut cara kita tak. Sebab syariat itu di antara disebut untuk memberi suatu cara hidup, peraturan hidup. Ma syara'allahu lil muslimin min ahkami dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Apa dia syariat? Yakni setiap apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan, undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah untuk pentadbiran agama, dunia dan akhirat. Itu syariat. Bukan hanya untuk akhirat. Syariat ini juga mengatur susun hidup manusia di atas muka bumi. Sebab itu bila mana kita ada nafsu laki dengan perempuan, maka undang-undangnya kalau kita nak perempuan tu nikah, kahwin. Tak boleh dengan cara yang tidak hak. Tidak hak ni macam mana? Rogol orang, zina, itu yang tidak hak. Jadi kalau sekiranya kita langgar undang-undang itu, maka ada peraturan daripada Allah. Ini bukan manusia yang bikin. Allah yang buat. Mencuri syariqah, maka potong tangan. Apa lagi? Hirabah, merompak, maka ada hukuman dia. Kalau sekiranya orang yang dirompak itu mati, dia dapat harta yang dirompak, katalah barang kemas, handbag, katakanlah duit dan macam-macam lagi, dan asbab daripada cara dia merompak, maka mati orang yang dirompak itu. Lalu dia bukan setakat dia dihukum mati, tapi dia disalib. Itu bagi orang yang hirabah ni, maknanya dia merompak. Atas lagi daripada sariqah. Sariqah ni mencuri. Kemudian apa lagi? Kalau sekiranya dia berzina orang yang bujang, sebat 100 kali.
Ini syariat dunia. Daripada mana? Daripada Allah. Kalau yang dah kahwin, maka kena rejam. Ya, rejam sampai mati. Bukan rejam selagi mau tak. Rejam sampai mati, mati dah tak ada apa dah. So, kita ada peraturan dan undang-undang yang ditentukan oleh Allah, oleh agama. Kerana itu disebut tadi, nampak. Ya, kita duduk di dunia ini, maka ada berbagai-bagai ujian dan juga cabaran-cabaran sebelum kita nak sampai ke negeri yang abadi. Berapa lama tempoh? Tengoklah tadi, kalau kata 20 tahun umur dia, 30 tahun akan dikira bermula akil baligh. Akil baligh maknanya waktu yang mana dia sudah disebut sebagai taklif, mukallaf, menanggung, dan setiap apa yang Allah perintah yang fardu, maka tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggal. Contoh semayang umpamanya. Ya? Anak saya yang bongsu baru ni, darjah 6. Abah, nama dia Fawaz, Muhammad Fawaz. Adik mimpi lah malam tadi, Abah. Mimpi apa? Mimpi adik kahwin katanya. Ulak dah. Darjah 6, 12 tahun. Lepas tu adik rasa basah pula dah kain. Nak kena cerita tu. Kan? Maknanya, bagi tahu, Dek, Fawaz dah umur akil baligh. Dia cerita, budak. Tak menipu kan? Dia cerita kahwin. Kahwin tu, lepas tu kita, yalah kahwin. Kita faham lah kan? Seronok lah tu kahwin. Lepas tu basah dia kata. Apa dia seluar. Kita faham air mani tu. Itu umurnya akil baligh 12 tahun. Ada yang 13 tahun, ada yang lambat sikit, 14, 15. Tapi jarang lah sampai 20 tahun tak akil baligh lagi, atau jenuh lah. Berapa tahun dah umur? 30 tahun. Tapi tak mimpi-mimpi lagi, Ustaz. Tak mimpi apa, dah kahwin, apa lagi nak mimpi? Itu pun satu hal juga. Maknanya, dia akil balik tadi. Ya, 12 tahun. Ada yang kalau awal pun 11, 10 tahun. Orang perempuan, lagi awal. Biasanya 9 tahun. Ya. Jadi bila mana dia dah akil balik, ertinya mukallaf telah dibebankan ataupun telah dipertanggungjawabkan pada diri dia. Kalau adik Fawaz tak semayang, dosa adik. Kena bagi tahu, terang-terang kena bagi tahu. Buat dosa, sekarang adik yang tanggung. Mana amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Kalau adik buat baik, dapat pahala fali nafsi pada diri adik sendiri. Dan kalau buat dosa tak semayang, dosa. Apa lagi? Melawan mak bapak adik, dosa. Apa lagi? Mencuri hak orang, dosa. Adik akan tanggung. Wasa'a fa'alaiha dalam Quran sebut, maka perbuatan maksiat, maka adik sendiri yang tanggung. Kena terang-terang pada dia. Dan kena selalu bagi tahu. Itu antara umur daripada akil balik. Kalau umur dia dah 60 tahun, bayangkan 15 sampai 60 tahun, tak semayang dia. 15 sampai 60 berapa? 45 tahun. Dia tak semayang. Umur dah pencen dah. Malam saya baca hadis tentang yang Nabi sebut, ya. Satu umur kita yang disebut Siti Nasannah. Siti Nasannah ni maksud umur 60 tahun. Kalau umur 60 tahun, kalau kita masih lagi memberi alasan keuzuran, tak boleh buat ibadah, tak boleh buat amalan yang salih, tak boleh laksanakan apa yang Allah perintah, maka ingat, ya, waktu itu nak diceritakan umur kita, kalau sekiranya mati kita pada besok hari, Allah akan azab kita dengan azab yang cukup pedih. Bukan maksud 60 tu baru kita nak buat ibadah. Tapi retinya, umur dah tua macam tu masih lagi bergelumang dengan maksiat. Bukan maksud kalau sekiranya dia umur 60 tak semayang tu, tak ada apa-apa dah. Tak semayang ni maksiat. Cuma penjenamaan maksiat pada tinggal solat itu tidak diwar-warkan. Kita tak semayang, tak seumpama orang yang buat jahat macam berzina. Tak macam orang minum arak. Itu mindset kita. Sebab kita fikir, aku tinggal semayang je. Padahal, tinggal solat itu dosa besar. Sama juga macam berzina, macam minum arak, membunuh. Penjenamaan yang disebutkan tadi kurang di-highlightkan. Tinggal solat ini
dosa besar dan maksiat yang besar. Di antaranya tinggal solat itu dengan sengaja. Tertidur tu lain cerita. Ya? Ataupun apa dia terlupa. Dia kadang-kadang kita terlupa. Biasa dah selalu awal waktu semayang. Jadi bila dah waktu itu katalah Zuhur, semakin suntuk dah. Asar nak hampir 4, katalah 4.30 asar. 4.20. Dia tak semayang lagi. Sebab dah dia biasa semayang awal waktu. Jadi bila mana 4.20, dia ingat dia dah semayang. Sampailah asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baru teringat. Allah, aku hari ni tadi tak semayang lagi. Allahu Akbar. Ini dia terlupa sungguh ni. Bukan saja-saja lupa. Dia terlupa sungguh. Maka dimaafkan. Wajib ke atasnya qada. Qada tu wajib. Tapi tidak berdosa sebab dia terlupa. Kalau saja-saja lupa macam, itu tak boleh lah. Round lagi. Paksun. Round lagi. Eon umpamanya. Jalan. Ada lagi masa. Nampak? Ini dikira lalai. Jalan lagi. Baru pukul 4. Asar 4.30. Kan aku pergi lah surah. Cari lagi. Macam-macam hal lah. Beli sana. Lupa pula baju dalam. Tak beli lagi. Pula dikira nak baju dalam je. Dah kasut beli dah. Nanti dulu perfume. Tengok pula. Ada pula sale. Nampak iblis syaitan. Dia cucuk lagi. Lambat lagi. 15 minit lagi. Dan apa tak dan pula. Hari ni PKP bukan ada sangat orang disuruh. Pandai pula dia main. Iblis syaitan. Akhirnya, kita pun pilih-pilih perfume. Udah. Kesana ke sini. Kesana ke sini kata PM. Akhirnya, habis luput waktu. Waktu Zuhur tadi. Asarnya masuk. Ini bukan dikira tak sengaja ataupun terlupa. Ini dikira sengaja. Maka di situnya dia dikira sebagai melakukan maksiat dosa besar. Tapi orang yang beriman, dalam hadis sebut, bila mana dia buat dosa kecil, bukan besar. Orang yang beriman tuan-tuan, bila mana dia buat dosa kecil, dia menganggap seumpama sebuah gunung yang nak menghempap batang hidung dia. Maknanya macam sebuah gunung nak menghempap pada muka dan wajah dia. Itu orang beriman. Bagi orang yang fasik munafik, bila mana dia buat dosa besar, tinggal solat, seumpama hidungnya ketika itu dihinggapi oleh seekor lalat. Lalu kata Nabi dia tepis sahaja lalat. Begitu halnya. Bagi orang yang fasik munafik, dia buat dosa besar, tinggal semayang. Bila mana dia buat dosa besar, seumpama lalat yang hinggap di batang hidung, dia tepis gitu halnya. Tapi beza tak? Different. Yang beriman tadi nampak. Dosa kecil dia buat macam satu gunung yang nak mengempap. Itulah tuan-tuan dan perempuan. Kita sentiasa nak menjiwai, nak merasai. Bagaimana yang disebut dalam hadis. Walaupun dosa kecil, tapi kita anggap macam seolah besarnya akibat azab yang aku dapat. Yang buat dosa besar apatah lagi. Orang yang beriman, ciri mereka. Itu disebut tadi. Jadi orang yang beriman tadi, bila mana mereka disebut di sini kerana itulah untuk orang yang beriman. Apabila mereka melakukan perkara yang melanggar peraturan yakni dosa, hati mereka merasa takut dan menyedari bahawa dosa itu akan menyukarkan kehidupan mereka di tempat yang kekal abadi yakni akhirat. Bagi orang yang beriman nampak. Bila mana dia buat dosa, jiwa dia takut. Rasa takut aja. Kan? Gelisah aja. Bukan kata tak semayang. Lambat semayang ni. Biasa kalau dah orang ni, orang yang beriman ni, dia jaga waktu solat dia tuan-tuan. Kan Nabi kata, bila sahabat bertanya, apakah amalan yang paling baik ya Rasulullah? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, ataupun as-salat awali waqti. Makna semayang pada waktunya dan di awal waktu. Itu amalan yang baik. Katalah dia ni memang dijaga sungguh waktu solat. Dia tak nak lengah-lengah, cuai lalai. Azan je dah standby. Azan je standby dengan wuduk. Hal dunia ni kemudian. Itu kira champion tuan. Makan ke minum ke apa benda pun kemudian. Dia menunggu waktu solat. Katakanlah kita boleh buat hijrah ni. Merdeka ni. Ya. Kemudian, kalau sekiranya katalah dia terlupa. Waktu solat Zuhur tu ada lagi. Cuma dia terlupa. Biasanya dia akan ada macam suatu
sesuatu yang mengejutkan, mengingatkan dia. Dan keadaan dia tak sama. Maknanya dia sentiasa gelisah. Katakanlah mesyuarat. Waktu inilah nak mesyuarat, waktu zuhur. Tak habis-habis lagi. Ya, lajak 1.40, tak habis mesyuarat. 2.30, tak habis mesyuarat. Biasa kita semayang, waktunya awal. Tiba-tiba pukul 3 tak habis lagi mesyuarat. Gelisah tak? Gelisah. Aku nak bangunkan, bos kata apa pula. Tapi bos pun satu hal juga. Nak kata bangang, tak bangang. Gitu. Dah tahu waktu solat, break lah sekejap. Kalau nak sambung syarat meeting. Kan nak banyak, break 10 minit, 10 minit je. Nak semayang. Kalau bos yang ada fikrah, yang ada cara fikir Islam. Macam tadi, saya ada bincang dengan ngurusan bank muamalat. Nak lantik saya jadi duta produk. Jadi, baguslah. Mereka punya management, ya, fikrahnya fikrah yang betul-betul nakkan Islam. Ustaz, nanti ambassador lah nak jadi duta ni. Bukan apa Ustaz, kita nak daripada orang-orang macam ni, macam Ustaz, dengan doa Ustaz dan macam-macam. Jadi nampak jiwa mereka tu. Bukan setakat bank. Ni saya sebut ni bank muamalat ni. Maknanya bukan setakat mereka ni usaha dunia. Tapi Ustaz, doa ni Ustaz betul-betul lah yang dikatakan senjata. Betul. Selain daripada kerja Ustaz, sebenarnya doa Ustaz. Petah lagi doa macam Ustaz. Budak-budak yang mengaji Quran, doa mereka doa yang mustajab. Inilah yang kita mahukan doa daripada orang-orang yang macam ni. Macam saya, macam kami, belum tentu lagi. Tapi, itu. Mereka ni punya fikiran, ada fikir akhirat. Bukan semua. Sebab itu kita macam tu juga. Kalau bos ada fikir akhirat, ya, betul. Ini important. Meeting ni penting. Tapi tak semayang lagi, bos. Semayang dulu 10 minit. Kemudian, bila kita semayang, kita tadah tangan, berdoa, Allah akan permudahkan urusan dunia kita. Kita kejar akhirat, dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, belum tentu akhirat dapat. Itu je. Dia punya matematiknya begitu. Kejar akhirat, dunia dapat. Tapi sebab kadang-kadang bos tadi tak ada fikrah. Dia tak fikir yang mana doa ni penting. Semayang kan doa. Solli itu doa. Maka kita semayang dulu, maka dalam semayang ada doa Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan doa duduk antara dua sujud. Jadi bila kita semayang tuan, kita minta kepada Allah. Insya-Allah dalam duduk serabut meeting kan macam-macam. Hak ni apa semua. Tiba-tiba lepas mayang, sambung meeting continue, ada macam-macam idea daripada ahli mesyuarat. Ini tak mustahil, nampak? Dan kita pun begitulah tadi. Orang yang sentiasa jaga waktu solat. Kita gelisah bila mana ya kita, aku ni tak semayang lagi, aku tak semayang lagi. Cuma kalau berani, angkat tangan, bos minta maaf, saya nak semayang dulu bos. Takut nanti terluput waktu solat zuhur, kita tak semayang berdosa bos. Oh, kalau ni boleh cakap pada bos, memang champion. Memang champion. Kalau bos pula kata, terima kasih kerana mengingatkan saya, ini pun bos yang champion. Tapi kalau bos, ada pula. Nanti dulu, habiskan meeting dulu. Ini bos yang jenis al-haru wal-biru wal-kalam al-kalibut thummal mangku' wal-hayyun. Itu lebih kurang bahasa dia gitulah tuan. Jenis bos ni yang tak ada fikrah akhirat. Dia kira dunia je. Tak kiralah bos di jabatan kerajaan ataupun yang swasta. Sebab nak ingatkan, kalau kata kerajaan lagilah. Kalau kita kata kerajaan Islam, takkan tak praktis yang katakan syariat Islam. Kita ada Menteri Agama. Kita hormat Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita ada Mufti Negeri Selangor. Kita ada macam-macam lagi orang-orang yang hebat daripada agamawan-agamawan. Kenapa kita langgar yang katakan tadi syariat? Sebab itu tadi, dunia ni memang seronoklah. Ya, bila nak buat dosa ni macam tak ada apa-apa. Tapi bagi orang beriman, dia akan jaga walaupun dosa kecil ataupun petah lagi dosa yang besar. Dan dia takut tempatnya nanti di akhirat itu adalah tempat yang sukar bagi dia. Ya? Maknanya azab. Di bawah itu lagi kehidupan seorang yang beriman. Sangat berbeza dengan orang yang kafir. Dah tentulah beza. Bagi orang yang beriman,
dengan orang kafir. Ni nak masuk ni. Kafir ni, dunia ni dia jadi sebagai syurga, jannah. Tapi bagi orang yang beriman, sijnun, dia jadi seumpama penjara. Banyak perkara, bukan maksud dikekang ataupun dihalang ataupun macam kita kata seolah macam penjara. Ya, tu macam penjara yang kita faham di Sungai Buloh, bukan. Kita tengok apa yang dimaksudkan orang kafir hidup di dunia tanpa cengkaman peraturan. Nampak? Orang kafir, apa dia heran? Dia boleh cium lelaki perempuan depan-depan orang ramai. Itu bagi mereka tu sebagai budaya adat. Kalau kita pergi ke Europe ke UK tengok bercumbu-cumbuan lelaki perempuan tu biasa. Anak pula tengok, mak apa hal tu? Ulah mak apa hal apa kita nak jawab. Jangan tengok lah long, senang itu je lah. Kan? Kena bagi tahu kita tak boleh, dia orang kafir. Jadi kita orang Islam. Ini tadi. Ya, bukan maksud penjara tu artinya tak seronok lah duduk dalam Islam. Semua tak boleh buat. Jangan kata macam tu. Na'udzubillah min zalik. Gugur syahadah kita. Jangan kata macam tu. Alah leceh lah orang Islam. Masuk Islam, minum arak tak boleh. Kan? Berzina tak boleh. Semua tak boleh. Solok-solok tak boleh. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Jangan ada terpacul daripada mulut ataupun ada lintasan dalam hati. Seronok pula tengok orang kafir macam-macam jahat boleh buat. Nampak? Katalah gitu. Dalam hati ke? Lintas je. Seronok tengok orang kafir nampak. Kita ni sikit-sikit tak boleh. Nak minum setitik arak pun tak boleh. 40 hari tak terima amal-amal ibadah yang dilakukan. Itu baru setitik. Itu leceh tu dalam Islam. Oh jangan. Jangan ada yang disebutkan tadi dalam hati lintasan pun tidak. Jangan ada. Sebab apa dia? Ayat Quran ni bukan kata satu ayat, satu huruf kita tolak. Na'udzubillah min zalik. Boleh gugur iman kita. Na'udzubillah. Boleh gugur akidah kita. Kalaulah ambil satu ayat, lagilah. Siapa kata semayang wajib? Dia cabar. Siapa kata semayang ni wajib? Nampak? Maknanya dia menafikan hukum solat. Dia tak semayang. Pada Imam Syafi'i, dia dikira fasik. Tak semayang, fasik lagi. Ada lagi peluang taubat dan sebagainya. Tapi kalau dia menafikan hukum solat, ini disebut sebagai gugur akidah. Dia jadi kufur. Siapa kata zakat ni wajib? Antaranya. Kan? Dia gugur akidah sebab dia menafikan hukum. Dia tak bayar zakat, itu cerita dia dengan Allah. Fasik, jahat, dosa dia tanggung. Tapi kalau menafikan hukum, yang ni berat. Kan? Sebab itu kita lihat tadi orang-orang kafir hidup mereka tidak ada cengkaman peraturan. Itulah tu. Kemudian mereka bebas melakukan apa sahaja di dunia ini, seumpama dunia ini bagi mereka adalah seumpamanya begitu. Manakala terpaksa mengikut segala peraturan seperti hidup dalam penjara. Hadis daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nabi menyebut dunia merupakan penjara untuk orang yang beriman dan syurga pula untuk orang yang kafir. Ini hadisnya, hujahnya begitu. Ya, dunia ni yang kita kata tadi, cengkaman tadi. Memanglah payah. Tapi macam mana pun, ya, sempit derita ujian tersebut, ada hikmah yang besar. Kita ambil sikitlah cerita, seminit ni, seminit dua. Yang kita pernah dengar nama Seri Kandi wanita Sumayyah. Ada lagu yang didendangkan oleh kumpulan Hijaz. Kalau kita teliti tengok susunan lirik lagu, ya, Allah, insya-Allah hebat. Perjuangan seorang ibu Sumayyah binti Khayyat. Ya, dia adalah asalnya hamba kepada seorang yang kaya di Mekah namanya Abu Huzaifah Al-Mughirah. Dia jadi hamba waktu itu. Dan ada seorang Yaman lelaki yang bernama Yasir bin Amir datang ke Mekah. Dan dia tak balik ke Yaman, duduk di Mekah. Dia terpikat dengan suasana yang ada di Mekah, bumi berkat ni. Dan ringkas ceritanya, Yasir tadi, dia pun diambil oleh Abu Huzaifah Al-Mughirah untuk dikahwinkan dengan hamba perempuan yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Ringkas cerita kahwin.
dan mengandung Sumayyah. Akhirnya dapat anak. Namanya Ammar. Ammar bin Yasir. Ammar. Sedap nama. Ammar bin Yasir. A-M-M-A-R. Double M. Ammar bin Yasir. Bin Amir. Baik. Remajalah Ammar. Dia pun explore lah. Di Mekah ni. Sana ke sini, ke sana ke sini. Dia pun dengar cerita. Di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam ada seorang manusia lelaki hebat. Azim. Namanya Muhammad Rasulullah. Mengajar tentang agama. Tauhid kepada Allah. Kemudian ajar Al-Quran. Ringkas cerita lagi. Dia pun Islam dengan Rasulullah. Aslim ni ya Muhammad. Islam dia dengan Nabi. Dan bila dia Islam. Remaja ni. Ammar ni. Dia balik rumah. Dia bagi tahu pada mak bapak. Aku dah Islam. Bila mak bapak dia dengar. Anaknya dah Islam. Tak sama dengan mak bapak Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdar. Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya. Bila dia Islam dengan Nabi waktu itu di Mekah, mak bapak penjarakan dia, si jenun tadi. Tak lepas tahan. Sebab kerana apa? Islamnya Mus'ab. Tapi tuan-tuan, Ammar ni bila mak bapak dengar dia Islam, berbeza. Mak bapak dia seronok. Bahkan bawa kami pula berjumpa dengan Rasulullah Ammar untuk kami memeluk Islam. Ringkas cerita lagi, Islamlah ketiga-tiga beranak dengan Rasulullah. Abu Huzaifah Al-Mughirah dapat maklumat, tiga ni dah Islam. Oh, Abu Jahal pula jadi firestone, batu api. Tengok, orang yang kamu tolong, yang kamu bantu, dah masuk Islam, menentang agama nenek moyang kita, wahai Abu Huzaifah. Kamu kena buat sesuatu. Apa yang berlaku? Ini permulaan penindasan, tekanan, penderitaan, sengsara daripada zalim dan kejam dilakukan oleh puak-puak Arab Quraisy. Bila tahu aja ada orang Islam, dia pun akan seksa. Diriwayatkan tiga-tiga tadi dibawa tengah-tengah padang pasir. Dan Ammar dengan bapaknya dipakaikan baju besi. Lalu disalai. Bawahnya api. Atasnya matahari terik. Di tengah padang pasir. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ni kitab sirah Nabi. Yang dikarang oleh seorang ulama India. Yang bernama, siapa dia? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Meninggal tahun 2006. Dia ni pemenang anugerah penulisan sirah Nabi yang disebut, dinobatkan yang terbaik di dunia. Ya, bukan orang Arab, dia orang India, ulama India. Yang kedua ulama Pakistan, yang ketiga ulama Arab. Tiga baru jatuh orang Arab. Ini dianjurkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Ya, cari kitab sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Cukup bagus buat rujukan. Sebab dia detail, terperinci. Ini disebut dalam kitab. Maka Ammar dengan Yasir disalai dengan api dan dipakaikan baju besi. Kalau salai dengan api tak ada baju besi, habis rentung terus. Maka nak bagi seksaan ni, nak tengok kekal tidak iman mereka. Maka diseksa cukup dahsyat. Lalu ketika itu kata Imam Az-Zahabi, ulama muhadis, dalam riwayat menceritakan Rasulullah datang ketika Ammar diseksa, lalu Nabi ambil tangannya letak di ubun-ubun Ammar. Nabi kata apa? Wahai api, kamu pernah sejukkan Nabi Ibrahim dan kamu pernah selamatkan Khalilullah, kesayangan Allah, Nabi Allah Ibrahim. Boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Ini pun amalkan. Ya, bacalah 100 kali. Bila anak demam panas, kalau isteri demam panas ke, tak kira lah siapa-siapa, ambil air, buka tutup mineral water tu, kalau boleh 100 kali lah. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Baca 100 kali, embuih pada air yang dah dibuka tutup. Bagi anak yang demam panas tadi minum. Mudah-mudahan barid. Barid tu maksud sejuk, bardan. Wassalaman, dan sejahtera. Kalau kita kata sakit, demam, sihat balik. 100 kali. Jangan sekali-sekali. Tak mahu ya. Ustaz, tak sejuk badan. Ya, sekali baca. Macam kita tengok hantu Jembalang. Baca ayat kursi. Qayyum. Jembalang tergelak je tengok kita baca. Sebab kita tak beramal. Bila nampak Jembalang, baru kita nak baca. Jembalang tu gelak, ngikik gelak. Kita pula baca tak betul pula. Lagi dia kata, baca tak betul tu bro. Dia pula tegur kita.
Kita kata berjembalang sungguh. Memang jembalang. Sebab itu apapun kita nak kena beramal. Contoh, kita nak elakkan daripada gangguan. Baik sebelum tidur ataupun dalam tidur mimpi yang buruk. Maka ulama kata amalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim 41 kali sebelum tidur. Jangan hari itu je, tiap-tiap malam sebelum tidur. Ada yang kata 21 kali, itu tak kuat. Tapi insya-Allah 41 kali Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Ini diijazahkan oleh Tuan Guru Haji Saleh di Kedah. Maka amalkan, jangan kurang, jangan lebih. 41 kali, 40 jangan, 42 pun jangan. Ambil 41 kali. Kalau 21 kali boleh, tapi tak kuat, ambil 41 kali. InsyaAllah gangguan tak datang dan tidur kita pun tak ada tidur yang mimpi buruk-buruk, insyaAllah. Tapi saya kata tadi, kaedahnya amal. Macam ayat kursi, amal. Terutama lepas mayang. Kalau kelang kabut pun, ambil Fatihah, ayat kursi. Kalau tak zikir subhanallah pun tak apa, tapi ayat kursi itu cuba, amalkan. Kalau tak baca lepas mayang pun, makna nak tidur pun baca ayat kursi. Barulah jembalang, baca sikit je. Oh, dia tahu dah, orang ni, jangan main. Macam almarhum Datuk Dr. Harundin, nampak? Jin pun kenal dia. Datuk Ismail Kamus, Ustaz Datuk Ismail Kamus. Almarhum, meninggalkan dua-duanya. Mereka ni, dah memang jin kenal. Tahu dah, bila mana Ustaz Datuk Ismail Kamus baca ayat-ayat syifa, ataupun ayat-ayat gangguan yang nak jauhkan iblis syaitan, disebut a'uzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Iblis dah dengar. Suara iblis dah tahu dah syaitan, jin-jin jahat. Weh, jangan main ni Ustaz Ismail Kamus. Kalau Ustaz Alim Din tak apa lagi. Boleh lagi depa. Ni, jangan main Datuk Dr. Harundin. Bila baca bismillah cukup dah. Suara tu Datuk Dr. Harundin. Nampak? Tempah lari. Kerana apa? Mereka punya amalan. Perawat-perawat di Darul Syifa wajib, bukan kata sunat lagi, wajib selepas subuh baca surah Yasin 83 ayat. Sebab nak jadi apa? Nak jadi pendinding diri. Wajib, mesti nak baca. Nak merawat, tak ada pendinding, jangan main. Dia patah balik, oh dia ganggu habis anak bini kita. Tu yang kalau saja-saja nak baca, jangan. Bukanlah kata jangan, tu tak bagi. Tapi ada syarat-syarat, ada kaedah dia. Kita kena ada pendinding kuat, junnah perisai. Ayat kursi tu betul lah tu. Bagi orang yang dah biasa, ayat kursi ni di atas bibir je. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. 83 ayat tu. Kalau kita biasa-biasa macam tadi 10 minit. Tuan, baca Yasin ni bukan lama sebenarnya. Yasin 83 ayat 10 minit boleh habis. Bacaan yang nak kata laju sangat pun tidak. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kadar laju je begitu je. InsyaAllah 10 minit khalas. Al-Waqi'ah 96 ayat. Lebih daripada Yasin. Tapi Waqi'ah ni ayat pendek-pendek. InsyaAllah kalau kita dah amalkan 7 minit khalas selesai. Baik, surah Al-Mulk 30 ayat. Surah Al-Mulk ni ada hadis. Sebelum tidur baca untuk elak daripada azab siksaan kubur. Agak-agak berapa minit surah Al-Mulk 30 ayat. Kalau dah biasa baca 4 minit aja. 4 minit. 4 minit ni jauh laju cepat daripada kita mengetih. Mengetih, tu saya ceritalah. Dapat hadap pula WhatsApp grup main pula dengan kawan-kawan. Lagilah. Dapat tengok movie pula. Oh ya Allah. Berapa jam? Al-Mulk sebelum tidur 30 ayat. Ini untuk akhirat ni. Tapi orang tak nampak vision yang akan datang. Sebab benda tu tak nampak. Kalau nampak, tak akan tengok movie, tak akan layan dah WhatsApp, grup game dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan, maknanya banyak nak cerita tu. Itu antaranya, sebenarnya itulah yang kita katakan, walaupun ayat-ayat Quran itu tak lama kalau kita nak habis bacaan surah. Kalau kita ambil tadi Yasin berapa minit, 10 minit, campur dengan Waqi'ah, kita ambil tadi 7 minit, campur dengan Al-Mulk 4 minit. Kita ambil dah lebih kurang berapa minit tadi? Lebih kurang dalam 20-25 minit. Setengah jam lah kita kata. 3 surah kita dapat baca setengah jam. Tapi tak mampu. Berat kaki kita untuk dunia daripada akhirat.
Hak dunia lama tak apa, tak jemu. Tapi akhirat, kalau lama sikit, kita dah bosan, kita dah jemu, itu kita tak boleh tipu pada diri kita. Maka tadi, cerita Sumayyah, akhirnya Ammar yang disebutkan tadi dengan pertolongan Nabi tadi, maka Ammar akhirnya tadi tidak tidak terbakar dan selamat daripada seksaan. Nabi pegang ubun-ubun tadi, maka Ammar akhirnya tidak cedera. Sikit pun tak terjejas walaupun disalai dengan api di bawah. Bapaknya Yasir bin Amir akhirnya meninggal dunia dengan seksaan tersebut. Bagaimana pula Sumayyah? Maka diriwayat dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, kitab sirah Nabi tadi, disebut dalam kitab itu, Sumayyah datang pada waktu itu Abu Jahal, ambil sebatang besi seumpama tombak, lalu ditusuk. Ni muslimat kena tengok macam mana keadaan Sumayyah. Ditusuk melalui faraj dan menemui ajal. Seri Kandi pertama syahid di kota Mekah. Tu yang kalau kita renung-renungkan jihad yang kata untuk negeri akhirat, kalau kita ambil itu sebagai satu inspirasi kita, Allah, insya-Allah apa pun kita akan istiqamah. Terutama berada kita di dalam majlis halaqah ilmu yang ada dianjurkan pada setiap hari lakut kuliah Zuhur di bangunan persekutuan ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini ada manfaat untuk kita semua, dan nanti kita akan sambung pada Imam An-Nawawi. Tolong catat di situ, kita akan sambung nanti pada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi nanti dalam perkara yang berkait dengan dunia dan juga hadis. Okey, kita akan sambung kuliah pada bulan depan insya-Allah. Wallahu alam. Ada lagi yang nak berhajat beli minyak wangi Raihana Syifa daripada Dubai. Ini peninggalan almarhum Ustaz Datuk Semai Kamus yang meninggal bulan Ramadan baru ni. Ini limited edition. Ini kira tak ada ni, habis dah. Ada lagi lah yang berjaya, yang dapat saya buat banyak juga. Untuk siapa yang berhajat buat pendidik diri daripada gangguan anak-anak, salah suami isteri, dan juga yang lain-lain macam baru ni ada yang sihir 8 tahun. Dia minum minyak ni 2-3 titik, muntah darah dia, keluar bahan-bahan sihir. Itu antara tujuan untuk yang sihir. Yang lain-lain pun sama juga, stroke dan sebagainya. Ada yang untuk muslimat sis, ada yang fibroid. Cuba ikhtiar, mudah-mudahan ada keserasian ikhtiar kita lah yang menentukan syifa ni, yang menyembuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sebotol 30, 250, 400 boleh dapatkan di luar nanti kalau siapa yang berhajat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.